Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali channel gue Rizal Samudra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Dan kali ini kita bakal reaction di channel The Wanderer ya, dimana ada salah satu videonya berjudul "Selama ini kita ditipu, Malaysia lebih maju dari Indonesia." Padahal faktanya begini guys. Wow, dari judulnya udah buat kita penasaran ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya The Wanderer, silahkan subscribe. Daripada berlama-lama, kita langsung aja reaction videonya. Tapi sebelum kita berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Langsung aja check it out. Kemajuan Indonesia dan Malaysia. Selama ini, banyak yang menganggap Malaysia lebih maju dibanding Indonesia. Namun, faktanya itu berbeda. Hal ini disampaikan oleh orang Malaysia langsung. Ia menjelaskan kondisi Malaysia dan etnis Melayu di negara tersebut. Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Saya tanya saja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, perlembagaan jaga Melayu, hak bumi putera pun untuk Melayu, majoriti menteri kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehingga kan bumi putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Menurut pengarahnya Umi Kalsum Syuib, beliau kesal dengan sikap segelintir warga kota kerana seolah-olah menunjukkan mereka tidak kisah lagi buang sampah merata-rata tanpa rasa bersalah. Kawasan Bukit Bintang merekodkan kutipan sisa paling tinggi iaitu 1.98 tan, diikuti pula Dataran Merdeka dengan sebanyak 0.19 tan. Manakala sekitar KLCC pula ialah 0.29 tan. Selain itu, para DPR Malaysia membandingkan Malaysia dan Indonesia. Ada yang kagum dengan teknologi Indonesia dan ada yang menyebut IKN setara Kuala Lumpur. Saya ingin peringatkan, ambil semula, percepatkan kerana ini adalah perkara yang baik. Ini komentar DPR Seperti di Malaysia Indonesia, ya. Pelaksanaan inisiatif 100 bandar pintar Smart Cities yang mengintegrasikan AI, Internet of Things dan data raya, Big Data untuk mengoptimalkan infrastruktur bandar amat mengagumkan. Semenjak 2020 lagi, negara tersebut telah pun benar-benar berjaya menarik lebih daripada 2 bilion USD dalam pelaburan bandar pintar. Kita menyeru supaya jurang pembangunan dan infrastruktur antara wilayah dan negeri ini ditangani secara lebih spesifik. Saya nak fokus dengan betul. Ini poin yang menarik untuk perhatian Tuan Di-Pertua. Berkaitan dengan negeri Kelantan, Terengganu dan negeri Pahang di pantai timur ini jauh ke belakang berbanding dengan negeri-negeri pantai barat. Sebab itu kalau di negeri Selangor, Masya Allah hebat pembangunan di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Gombak yang ada di sini.
Tapi tak adil kalau nak dibandingkan dengan kemudahan yang dia ada. Kalaulah macam Indonesia alih ibu negara tu pergi letak di Kota Baru, saya yakin Kota Baru akan jadi hebat macam Kuala Lumpur, macam Selangor. Sebagai tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sangat penting bagi Malaysia dan menyebut Indonesia naga yang tertidur. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia naga yang jiran tertidur kita. guys. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Lepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FDI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Soeharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cecak dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah catat-catat
ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Dek kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Dengan ekonomi yang terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar, Indonesia menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Di sektor teknologi dan industri, Indonesia telah berhasil menarik perhatian investor global, sementara Malaysia tengah berjuang mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Kemajuan sektor pertanian, industri, serta ketahanan pangan juga semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Realitas ini menggugurkan anggapan lama tentang perbandingan kedua negara. Oke, teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang video tadi ya, yang kita reaction tadi ya, bahwa selama ini kita banyak orang menganggap bahwa Malaysia itu lebih maju daripada Indonesia ya, padahal udah diungkap dari TikTok atau netizen Malaysia sendiri bahwa tidak semua warga negara itu maju ya, karena ada kaum Melayu yang masih ekonominya masih di bawah guys, tidak semuanya ya. Dan juga DPR-nya tadi selalu membandingkan ya antara Malaysia dan Indonesia, dan bahkan Indonesia diprediksi bakal maju untuk tahun kedepannya ya, dan disebutkan tadi bahwa Indonesia adalah naga yang tertidur guys. Oke, buat teman-teman semua cukup sekian reaction gua, maaf jika ada salah-salah kata dalam reaction. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.